saya Syarfina. Hai, saya Hafizah. Hai, nama saya Alia. Hai, nama saya Iman. Hai, nama saya Anis. Hai, nama saya Azila. Kami akan berkongsi tentang kepercayaan mistik yang masih diamalkan dalam masyarakat di Malaysia. Kepercayaan mistik ialah ajaran yang berbentuk rahsia dan tersembunyi dalam kekelaman. Antara objektif video ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti unsur-unsur mistik dan pemujaan dalam kalangan masyarakat Melayu yang telah menjadi adat budaya sejak berkurun lalu. Objektif yang seterusnya juga adalah bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan berkenaan dengan asal-usul amalan mistik ini. Topeng Mahmeri merupakan simbol untuk membolehkan kaum Mahmeri berhubung dengan nenek moyang mereka yang telah meninggal dunia. Mahmeri bermaksud orang hutan, manakala dari segi istilah bermaksud bersisik. Mahmeri juga dikenali sebagai orang laut kerana penempatan mereka terletak berhampiran dengan laut. Ukiran Mahmeri itu dihasilkan mengikut gambaran nenek moyang mereka sebagai satu semangat supaya makhluk halus mendiami ukiran tersebut. Topeng tersebut dianggap sebagai nyawa mereka kerana ia digunakan dalam istiadat seperti penyembahan, merawat pesakit dan menolak bala. Kisah legenda ini merupakan kepercayaan suku kaum dusun di Sabah yang mengatakan bahawa Kinodo Hiringan iaitu Tuhan yang mempunyai dua anak. Tak ada kon atau dikenali sebagai Aki Nabalu iaitu anak sulung sebagai penjaga bumi dan Bulantoy iaitu anak bongsu sebagai bala bagi manusia. Terdapat banyak kisah berkenaan legenda ini. Dan yang ingin saya ceritakan adalah mengenai isu sumpahan penunggu gunung ekoran tindakan kurang sopan sekumpulan pelancong Eropah di puncak gunung tersebut. Bagi menenangkan keadaan roh-roh di situ, dukun membuat upacara ritual dengan mengorbankan seekor kerbau dalam satu perhimpunan. Ritual miring merupakan satu persembahan memberi makanan kepada kuasa-kuasa luar biasa yang dipuja di dalam ritual tersebut. Jika kuasa-kuasa luar tersebut tidak diberi makanan, maka masyarakat Iban tidak akan memperoleh kebaikan yang diperlukan, malah boleh mengundang malapetaka. Ritual miring dilaksanakan dengan menyediakan persembahan makanan untuk Tuhan atau petara bagi memberkati permintaan, meminta pertolongan dan mendapat perlindungan daripada sesuatu ancaman. Tujuan sebenar upacara miring diadakan adalah untuk memberkati penduduk, melindungi, membawa kebahagiaan, kedamaian dan keharmonian dalam masyarakat. Ritual miring biasanya diadakan sebelum sesuatu aktiviti penting diadakan atau selepas berlakunya malapetaka atau kejadian yang tidak diingini menimpa penduduk rumah panjang. Pelaksanaan ritual miring yang dilakukan oleh masyarakat Iban adalah mengikut keperluan dalam sesuatu zaman. Cerita keempat adalah cerita tentang upacara pemujaan di kubur si mati yang berlaku di Pulau Besar Melaka. Pemujaan yang pertama adalah pemujaan di kubur Nenek Kebayan, di mana mereka yang hadir di Pulau Besar Melaka akan duduk di keliling kubur Nenek Kebayan dan mereka akan melakukan upacara-upacara seperti berzikir, baca doa, baca yasin dan sebagainya. Ritual seterusnya yang akan dilakukan oleh mereka yang pergi ke kubur Nenek Kebayan, mereka akan dimandikan dengan 7 jenis bunga dan air yang didapati daripada perigi Nenek Kebayan sendiri. Dan mereka percaya ritual ini adalah untuk mereka mensucikan badan mereka daripada penyakit-penyakit misteri yang mereka hadapi. Dan penjemahan Nenek Kebayan akan berlaku saat mereka dimandikan
Dan penjelmaan nenek kebayan itulah yang akan berlawan dengan penyakit-penyakit misteri yang mereka ada. Perayaan Hantu Lapar merupakan perayaan yang disambut oleh kaum Cina pada bulan ke-7 mengikut kalender lunar. Kaum Cina beranggapan bahawa pada bulan ke-7, pintu pagar neraka dibuka bagi membebaskan hantu-hantu lapar mahupun roh nenek moyang mereka yang telah meninggal dunia. Mereka melaksanakan upacara khas seperti menghidangkan makanan serta minuman untuk upacara sembahyang, pembakaran kertas jon iaitu wang hantu sebagai bantuan serta layanan kepada orang yang telah meninggal dunia, dan persembahan opera untuk memberikan hiburan kepada hantu-hantu. Bertimbang ialah satu upacara untuk menimbang bayi yang lahir pada bulan Muharram dan Safar. Hal ini ekoran daripada kepercayaan masyarakat Bajau yang menganggap bayi yang lahir pada bulan tersebut akan mengundang malapetaka kepada dirinya sendiri ataupun disebut sebagai tulah. Dikatakan ketika dewasa, ia akan berperwatakan kasar, sering melawan orang tua dan sentiasa ditimpa kecelakaan. Justru, upacara bertimbang harus dilakukan setelah bayi selamat dilahirkan yang bertujuan untuk memohon pertimbangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar sentiasa melindungi nasib bayi tersebut. Di Malaysia, terdapat beberapa kepercayaan mistik yang masih dipegang teguh oleh sebahagian masyarakat. Meskipun sebahagian besar penduduk Malaysia adalah Islam, terdapat juga elemen-elemen mistik dari budaya tradisional dan pengaruh agama-agama lain yang masuk ke dalam masyarakat. Penting untuk diingat bahawa kepercayaan mistik bervariasi di seluruh masyarakat Malaysia dan tidak semua orang mempercayainya. Dengan perkembangan moden, beberapa kepercayaan ini mungkin mengalami penurunan, tetapi di sisi lain, sebahagian masyarakat masih merasakan kehadiran dan pengaruh kepercayaan mistik dalam kehidupan harian mereka. Pentingnya untuk kita menjauhi amalan-amalan bid'ah dalam agama serta perlunya untuk memahami ajaran Islam yang murni dan menghindari amalan-amalan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan penting juga untuk kita faham bahawa pemujaan yang berkaitan berunsurkan khurafat tidak selaras dengan ajaran Islam yang sahih dan dapat merosakkan kepercayaan dan ketakwaan seseorang Muslim terhadap Allah. Seterusnya, kita mestilah berusaha sedaya upaya bagi mengelakkan diri kita daripada mengamalkan kepercayaan mistik ini supaya hidup kita sentiasa diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana umat Islam yang telah mengamalkan dan mempercayai perkara-perkara yang khurafat wajiblah meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertaubat agar tidak melakukan kesilapan yang sama. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Surah An-Nisa ayat 48. Mereka yang melakukan perbuatan khurafat wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan akidah daripada kekufuran. Sekian video daripada kami. Semoga bermanfaat. Bye!